Okey, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon dan kepadanya juga kita meminta ampun. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mendapat keselatan. Barang siapa yang tersesat, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk kecuali hanya dia. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Saya bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Surah Al-Imran ayat 102. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya, itu Hawa, dan juga yang telah membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan, dan ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu minta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menguasai kamu. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, yakni benar dalam segala perkara, supaya dia tidak memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. InsyaAllah TMJ kita pada hari ni pendek InsyaAllah pukul 7 habis lah. InsyaAllah lama Okay 6.50 Okay, tajuk TMJ simple simbol pokok dalam Islam. Tanya pokok. Simbolik. Macam tu lah. Okay, seperti yang kita tahu, Islam bukan agama yang mudahan. Islam juga telah menetapkan akar penumbuhan dia, jalan yang soleh dan benar yang akan memimpin manusia untuk mencari apa yang menenangkan hati dan minda. Jalan yang akan mengambil dan mengangkat manusia ke arah atau tahap yang baru dalam kehidupan seharian, yang mana akan membawa kita kepada pandangan dan perspektif yang baru. Dan insyaAllah orang yang telah mengambil Al-Quran atau Sunnah, bukan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan mereka, insyaAllah akan berjaya dalam kehidupan dan mencari kedamaian di dalam hati mereka, insyaAllah. Jadi untuk mewujudkan kepercayaan
atau iman manusia terhadap Islam ni, kita perlu tetapkan akar lah, atau asas dalam hidup kita. Dalam erti kata lain, akar atau asas ni kita boleh ibaratkan sebagai pokok lah. Kalau kita contoh nak menanam kan, berkebun, kita confirm pilih benih yang subur, benih yang elok lah. Tak ada benih yang dah macam dah buruk, dah kena makan sikit-sikit kat serangga kan. So jadi kalau untuk kita membuat sesuatu perkara, macam kita dalam dunia ni, tugas kita sebagai hamba kepada Allah SWT, menyembah Allah dan melakukan segala perbuatan atau tindakan berdasarkan syariah dan meninggalkan segala larangannya kan. So dalam konteks ni, kita boleh ibaratkan akar tu sebagai iman. Lepas tu Islam ni sebagai batang pokok lah, bukan batang lain kan. Okey, batang atau dengan ranting lah. Okey, lepas tu akhlak tu merupakan buah atau hasil daripada pokok. Jadi ni kita boleh buat perumpamaan ni seperti diri kita sendiri, atau seorang Muslim. Ni ada dalam hadis Bukhari, hadis 60. Ibnu Umar katanya, Rasulullah SAW berkata, terdapat sejenis pokok yang daun tidak jatuh dan ia adalah seperti Muslim. Ibnu Umar bertanya, beritahu saya apa yang ada. Bukan Ibnu Umar, Rasulullah bertanya, beritahu saya apa yang ada. Lepas tu orang sekeliling dia pun mula meneka pokok ni, pokok tu, pokok mangga, pokok manggis semualah. Durian tak ada kat padang pasir. dia sebut pelbagai jenis pokok yang ada kat padang pasir. Lepas tu Ibn Umar pun terfikir lah kat diri dia sendiri. Aku rasa jawapan dia pokok kurma. Tapi dia rasa malu untuk mengatakannya. So orang lain mulalah meneka semua kan. Lalas semua give up sebab Rasulullah kata bukan. Lepas tu para sahabat yang ada pada waktu tu pun tanya, wahai Rasulullah SAW, beritahulah kami apakah jawapan dia. Rasulullah pun kata ia adalah pokok kurma. Yang ni betul lah apa yang Ibn Umar kata kan. Okey, pokok kurma ni boleh diibaratkan sebagai simbolik Allah untuk mengibaratkan orang yang beriman, kerana pokok ni dia baik dalam semua aspek. Ia berpanjangan dan dia menawarkan pelbagai jenis faedah. Contoh, kalau kita tahu kan kat padang pasir, kat negara Arab, dia jenis negara panas kan. Kalau bandingan sama kat sini pun lagi panas kat sini kan. Tapi tak tahu lah, tak pernah pergi kan. InsyaAllah nanti akan pergi. Okey, dia pokok yang baik sebab daun-daun dia kita boleh jadi tempat berteduh. Buah-buah dia kita boleh makan kan. Apa tu, buah dia juga kita boleh buat jus kurma. Sedap tu. Lepas tu jadi kita tahu Islam dan umat Islam ni telah macam bertapak dan waktu kegemilangan dia sehingga pertengahan abad ke-18, dan boleh diibaratkan sebagai pokok yang indah dengan cabang yang kuat, ranting yang hijau, bercahaya dengan tenaga, kesadaran dan keindahan, dan hasil buah-buahan yang sungguh lazat. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, pokok-pokok yang diumpamakan tadi, cabang-cabang dia tu dah macam patah. Buah-buah dia pun banyak yang buruk. Kenapa cakap macam ni kan? Sebab kalau kita tengok sekarang, ramai umat Islam hanyalah macam manusia biasa.
yang tak ada hala tuju. Laluan kepada kemuliaan jadi slow sikit demi sedikit. Cuba kita tengok penduduk Islam kat dunia ni. Kita hampir 2 bilion hampir 2 bilion orang pada hari ni lah. So, saudara-saudara kita di Syria, Palestin, Iraq, Thailand banyak lagi menderita kerana keganasan yang orang lain tunjukkan, yang wujudkan lah. Macam orang-orang yang tak puas hati dengan keindahan dan kegagahan Empire Islam ni. Mungkin diorang buat macam tu sebab benci je. Kita orang tak tahu kan, Wallahualam. Sifat diorang macam tu. Saja tak ada benda kan, bosan-bosan je, tak apa kita benci lah, kita pergi serang lah orang Islam. Tak ada kerja kan. Dah kata ada senjata hebat ni, serang lah. Simpan je tak okey. Takkan serang diri sendiri kan, serang orang lain. Okay. So daripada apa ni benda ni, aku nak tanya satu soalan lah. Tiga lah. Dia kena jamak. Okey. Okey, daripada 2 bilion ni termasuk kita, berapa ramai daripada kita ni ada di jalan yang lurus? Aku tak cakap lah aku jalan lurus kan. Mungkin ke arah lah, ke arah. So berapa ramai daripada kita ni melihat kegemilangan Islam, mahu melihat kegemilangan Islam sekali lagi? Jalan hati lah ni. Bukan hati, kira lontar kan. Kita piu macam tu. Rekod lah. Astagfirullahaladzim. So last kali berapa ramai daripada kita ni ingin menyertai dalamnya? Maksudnya kalau Islam ni dah macam gilang gemilang kan, terbaik apa semua, kita nak dia dalam komplot. Fatih pula. Ni tak ada politik tak ada politik. Tak, ni bukan politik parti-parti lah. Ni politik Islam pula. Masya Allah. Okay, hati setiap orang ni berbeza kan, dalam banyak cara. Macam parti lah senang kan, sebab dah timbul tadi. Ada yang nak parti ni, parti ni ada warna ni, dia tengok warna ni, warna hash ke, warna B ke, macam tu lah. HIV. Okay, tapi macam depan orang ni, macam contoh kita tengah cakap macam ni kan, mungkin macam si A ni dengan si B, si C lah ada satu lagi. Dia ni 3 orang ni macam kawan baik lah. Pandangan orang tengok dia kawan baik kan, cakap elok, lepas tu macam ajak pergi belanja makan, tengok wayang semua. Lepas tu kalau pergi travel mana-mana kan, selalu 3 orang ni. Tapi tak tahu kan belakang, macam si A ni balik rumah, apa dia cakap kat si B dengan si C, kita tak tahu. Mungkin dia mengumpat ke. Si B dengan si C ni pun tak tahu kan macam mana. So orang yang banyak kegelapan dalam hati mereka ni, boleh ibaratkan orang yang tak mahu melihat orang lain maju lah dalam hidup dia. Dari maju ni maksudnya bergerak ke arah yang betul lah, ke arah yang berlandaskan syariat Islam kan, untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang. Jadi kalau kita insyaAllah bersatu sebagai satu umat Islam, kita boleh mencipta asas yang kukuh. Asas yang kukuh ni InsyaAllah kita boleh untuk gunakan untuk melawan orang-orang yang mempunyai kebencian terhadap Islam, dan juga orang yang macam ada sedikit perasaan di hati mereka ni ingin keluar atau ingin masuk Islam, macam tengah-tengah lah. Lepas tu dengan orang yang sesat. Lepas tu kalau kita dah macam buat satu asas ni, satu ummah yang kuat, kita boleh menetapkan satu halangan yang boleh menghentikan atau mencegah semua anasir-anasir buruk yang akan berlaku kepada saudara-saudara kita dan agama kita sendiri. Dan kita perlu ingat,
mempunyai asas atau tonggak yang kukuh ni, kita perlu patuh kepada akaun umbi Islam sendiri, peraturan-peraturan dalam Islam. Jangan buat dek ya. Kita kena amalkan akhlak yang baik, sebab tanpa benda ni struktur pokok dia akan jatuh semata-mata. Contoh macam tanam pokok kalau tak bagi baja, tak bagi air kan, InsyaAllah memang confirm akan mati lah, akan layu semua kan. So mudah untuk runtuh apabila menghadapi kata selain lah. Kita umpamakan pokok kurma ni. Okay. So jadi pokok ni, itu Islam tu boleh memberi pelajaran yang besar dan bahagia dalam kehidupan manusia. Okay. Manusia jawapan soalan ni. Tadi tu pertanyaan. Okay. Fikir sendiri lah. Tarik. Mana ni? Okey, manusia bergantung sepenuhnya pada pelajaran struktur pokok yang Islam tu. Kita perlu belajar pada agama Islam ni, kita perlu mendalami agama Islam ni supaya senang kita nak faham. Selalu orang kafir nak datang nak tentang kita tahu macam mana nak balas kan, ujah-ujah dia orang. Lebih baik lagi kalau macam kita duduk kat negara Eropah kan, confirm member tanya kan, what is Islam? Lepas tu semua tengah-tengah nak cakap apa. Lepas tu search dulu, Islam macam ni, lepas tu tunjuk Islam macam ni. Tapi nak cakap dengan macam direct orang tanya, tuk terdetik, cakap terus kan. Macam exam oral lah, terus cakap kan. Diam kau. Okey, tapi memang tak tahu macam mana, macam fitrah manusia ni kita lebih memilih untuk mengabaikan. Sebab kita macam suka pilih jalan yang mudah. Tengok member pergi pub minum arak macam sedap je air. Air pun murah kan. Air arak kalau banding dengan air mineral kat sini lah. So mengabaikan hakikat yang macam pelajaran Islam tu, agama Islam tu, kita macam tak ada tuju lah hidup ni. Sebab pokok yang ni Islam tu hidup lebih lama daripada lelaki, daripada kita lah, daripada manusia dan telah menyaksikan dan mengalami sifat manusia dan juga bumi. Sebab agama Islam ni macam dah lama lah bertapak di muka bumi, dah tengok lah berbagai macam cara sifat-sifat manusia, macam mana diorang adapt dalam kehidupan, macam mana diorang pelekehkan pun ada yang ambil Islam separuh, ambil bukan Islam separuh macam tu lah. Sebab dia tengok senang kan, so dia lebih kepada benda yang senang lah. So benda ni kita boleh tengok macam pada seorang Muslim juga. Kalau Muslim tu benar-benar pegang teguh pada agama Islam, dan insyaAllah dia boleh mengubah dunia dengan pengetahuan dia yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. So ada ayat surah Ibrahim ayat 24 dengan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiban kasiratan tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukalaha kulla hinni bi'izni rabbiha wa yadribullahu asma linnasi la'allahum yatazakkarun. Okay, maksud dia, adakah anda tidak dianggap bagaimana Allah membentangkan contoh, yakni mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik seperti pokok yang baik yang akarnya
tetap teguh dan cabangnya di langit yang tinggi. Ia menghasilkan buahnya sepanjang masa dengan izin kuasa daripada Allah SWT, dan Allah membentangkan contoh untuk hamba-Nya bahawa pelik je maksud ni. Sekejap tengok ini ya. Okey, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Okey, prinsip-prinsip dan nilai-nilai perkembangan kerohanian dan moral juga bukan jadi macam akar yang kukuh dalam masyarakat Islam. Walaupun masyarakat Islam menggalakkan untuk menghadapi cabaran dan perubahan hidup bebas seperti dahan pokok yang tumbuh begitu baik bebas sehingga diangkat ke langit, kita kena atasi cabaran dan apa-apa perubahan yang mungkin memberi kesan kepada minda kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik di masa hadapan. Kita memang perlu bergantung pada Allah SWT, minta pertolongan pada Dia, sebab apa pun perkara yang kita buat dalam dunia ni tanpa izin daripada Allah SWT, semua tu takkan terjadi kan. Kalau macam waktu sekarang ni semua sibuk dengan exam semua kan, walaupun kita study punyalah gila-gila kan, tapi kalau tanpa izin daripada Allah SWT, memang semua tu takkan jadi kan. Lepas tu kita jangan lupa untuk menggunakan Al-Quran dan juga sunnah daripada Rasulullah SAW sebagai sumber petunjuk kita dalam menjalani kehidupan dunia ni. So mungkin tu je lah tazkirah pada hari ni. So Wallahualam. Sekian, terima kasih. Dah habis tu. Dah.